Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Amirul, Tuan Imam bagi Surau Al-Amin, dan seluruh para pendengar yang sama-sama mengikuti majlis pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali bacaan kitab Tarjis Al-Liwa Al-Mu'allam Bimawatinis Salati ala An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak Fadil Ustaz Amirul sendiri dan juga pihak surau yang sudi untuk beri peluang kepada saya untuk berkuliah di secara maya di Facebook rasmi milik Surau Al-Amin. Dan sebelum ni saya dah pernah sekali dah ke surau. Saya dengan Fadil Ustaz Hairul kalau tak silap. Pada ketika kami balik, sekali itu kami balik dan kemudian bersama-sama forum di situ. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala akan selepas COVID ni insyaAllah kita boleh ke sana balik insyaAllah Ta'ala. Baik, kita sambung pada perbahasan kitab ini yang kita berhenti pada tempat ke-36, iaitu pada muka surat 73, iaitu ketika berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya rasa dah baca semalam. Ini dah baca semalam. Ini tempat ke-37. Nah, tempat ke-37 ialah ketika menulis nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menulis namanya baginda, jangan lupa berselawat kepadanya. Ini di antara tempat yang disunatkan kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ketika mana kita menulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya. Kata beliau, i'lam annahu yustahabbu lil katibi idza kataba ismah aw naqala syai'an anhu an yusalliya wa yusallima alaihi. Ketika mana seorang yang menulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disunatkan baginya untuk dia berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau takarrara dzalik. Yani walaupun berulang-ulang kali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh si penulis tersebut. Jadi kita tulis di sini ketika menulis namanya baginda, jangan lupa berselawat kepadanya. Jadi bila-bila saja tulis, sama ada ditulis sekali, 2 kali, 3 kali, maka disunatkan untuk kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginya pahala besar tak terkira, 1 darinya 10 dibalasnya. Maknanya pahala ketika mana kita menulis dengan perkara tersebut, satu kali kita berselawat dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kali ganda selawat yang Allah Ta'ala balas kembali kepadanya. Jadi man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahawa Allah akan berselawat kepadanya, Allah berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maknanya diberikan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dicatat 10 pahalanya, diampunkan 10 dosanya juga. Dan ada lagi fadilat ketika mana seorang tadi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan nama baginda Rasul, maka akan dituliskan 10 pahala dan dihapuskan 10 dosa. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Baghawi, dan juga selain daripada beliau, daripada hadis Sayyidina Sahal bin Sa'adin, kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ana bi Abi Talhah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan pada waktu tersebut kata Sayyidina Sahal, aku berada bersama dengan Abi Talhah. Faqama ilaihi fatalaqahu faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah inni la ara as-surura fi wajhik. Jadi ketika mana kami melihat Nabi SAW datang, maka
bangun dan kemudian menyambut Nabi SAW. Maka terus dikatakan oleh Sayyidina Abi Talhah, demi ibu dan ayahku ya Rasulullah, yang aku sanggup korbankan untuk dirimu, saya melihat wajahmu gembira sungguh pada hari ini. Apa yang menyebabkan kamu gembira ya Rasulullah? Qala ajal, kata Nabi, ya aku gembira, kata Nabi, innahu atani Jibril anifa. Baru tadi Sayyidina Jibril datang bertemu denganku. Faqala ya Muhammad, man salla alaika marratan. Kata Sayyidina Jibril, wahai Muhammad, wahai Sayyidina Rasul, siapa yang berselawat kepadamu sekali, atau qala wahidatan, ataupun dengan makna wahidah ataupun marrah dalam satu riwayah, kataballahu lahu biha 10 hasanatin, maka akan dicatat padanya 10 kebaikan, wa maha anhu 10 sayyi'at, dan akan dipadamkan padanya 10 kejahatan, wa rafa'a lahu biha 10 darajat, dan diangkat padanya 10 darajah. Jadi di sini saya sebut juga dicatat 10 pahalanya, diampunkan 10 dosanya juga, diangkat 10 darjat di sisinya, malaikat doakan ampunan baginya. Malaikat doakan ampunan baginya. Jadi diangkatkan darjatnya 10 kali ganda, 10 darjah, dan kemudian dalam riwayat yang lain disebut wasallat alaihi malaikatu 10 marrat, dan malaikat pula akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi di sini saya sebutkan dalam 2 bait itu, iaitu pada bait ataupun rangkap 138 dan 139, keempat-empat fadilat bagi orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan hanya sekali selawat sahaja. Maka dicatat padanya 10 pahala, digugurkan baginya, diampunkan dosanya 10 dosa, diangkatkan 10 darjatnya, dan kemudian malaikat akan mendoakan ampunan baginya pada waktu tersebut. Jangan kau ringkaskan selawat padanya dengan tulisan yang tidak tahu makna. Dan jangan kamu ringkaskan pada ketika mana menulis selawat kepada Nabi SAW dengan ringkasan yang tidak diketahui maknanya. Dan sebahagian di kalangan kita jadi mudah ketika mana menulis, hatta dalam Facebook. Waktu ketika nak menulis nama Nabi Muhammad SAW, ditulis Muhammad, Sayyiduna Muhammad, atau Nabi Muhammad SAW. Ini dalam bahasa Rumi kita. Ataupun dalam, ada dulu tulisan-tulisan Arab pada ketika dahulu ditulis dengan sal'am, sad, lam, ain, mim. Diletakkan ringkasan kepada sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Melayu SAW, ini sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala disebut SWT, subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah salah satu daripada adab yang buruk yang kita lakukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita elakkan. Jangan ditulis selepas ini, ketika mana kita nak menulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dengan tulisan yang ringkas pada ketika mana selawat tersebut. Karena dikisahkan ada seorang ulama yang mana ketika menulis kitabnya, dikarang kitab tadi dengan tulisan, dan waktu ketika sampainya nama Nabi kita Muhammad ditulis dengan ringkasan sallallahu alaihi wasallam dengan sad, lam, ain, mim, salam. Maka ditakdirkan Allah pada malam tersebut bermimpi dia bertemu dengan Rasulullah, dan baginda Nabi menegurnya dan mengatakan, kamu kedekutkah dengan dakwat untuk kamu menulis penuh selawat kepadaku? Maka bangun dia pada waktu tersebut, terus dia padam semua tulisan yang telah diringkaskan tadi kepada dengan tulisan yang penuh. Maka kita kena jaga perkara tersebut. Moga-moga kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, walaupun yang menulis tadi kemungkinan ketika dia nak tulis dia dah berselawat pada waktu itu. Ya. Cuma ada di kalangan kita yang kalau ketika tulis nama Nabi Muhammad SAW, dia tak selawat pun, dia tulis SAW-nya. Jadi kan rugi itu. Tapi kalau kita tulis sallallahu alaihi wasallam, secara automatik waktu ketika tulis itu pun kita pun akan berselawat juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab dengan baginda hendaklah jaga, beradab dengannya pasti kau bahagia. Jadi kena jaga dengan adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Baik. Sebab tu Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah Sayyidina Abdullah bin Al-Hakam, Abdullah bin Abdul Hakam, iaitu anak murid beliau, pernah bermimpi bertemu dengan Al-Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i wafat.
Maka ditanya kepada Al-Imam Syafi'i, ma fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah Ta'ala lakukan kepadamu? Qala rahimani. Allah Ta'ala telah merahmatiku. Wa ghafarali. Dan Allah mengampunkan aku. Wa zaffani ilal jannah. Dan kemudian orang panggil apa, dihamparkan permaidani untuk ke syurga Allah Ta'ala. Kama yuzaffu al-arus. Seperti mana dihamparkan kepada para pengantin. Wa nasara alayya kama yunsaru 'ala al-arus, dan kemudian ditaburkan dengan bunga rampai dan sebagainya, macam itulah lebih kurangnya. Fa qultu bima balaghta bi hadhihi al-hal, maka ditanya oleh Muhammad bin Abdul Hakam, apa yang menyebabkan kamu mendapatkan kedudukan tersebut wahai al-Imam Abdullah bin Abdul Hakam, bertanya kepada gurunya al-Imam Syafi'i. Maka kata Sayyidina al-Imam Syafi'i, faqala li qa'il yaqulu laka, dan dikatakan bahawa kamu mengatakan bima fi kitabir risalah min as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa kaifa dhalik? Nah, faqala li qa'il, kata beliau, ada seorang telah berkata bahawa telah dikatakan kepadamu dengan apa yang telah disebut di dalam Ar-Risalah, dalam kitab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dengan selawat kepada Nabi. Dan ditanya selawat apa ya Imam? Maka dijawab, wa sallallahu ala Muhammadin adada ma zakarahu zakirun wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Dengan selawat tersebut maka mendapatkan Imam Syafi'i mendapatkan apa yang telah dia dapatkan dengan selawat yang telah dia catatkan tadi. Jadi banyak perkara yang perlu kita ambil perhatian ketika mana kita menulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dijaga adab kita ketika kita sebut. Baik, tempat yang ke-38 ialah ketika menulis surat. Ataupun ketika kita menulis sesuatu tulisan dan sebagainya. Jadi tadi ini lebih umum, sama ada kita menyebut ataupun kita menulis. Sekarang ini dikhususkan kepada tulisan kita di dalam tulisan buku ataupun dalam kertas ataupun dalam surat yang kita sampaikan kepada orang ataupun sebagainya. Surat yang kau utuskan kepada taulan, mulakan dengan pujian pada Tuhan. Selawat buat junjungan tak abaikan, ditulis permulaan surat, ditulis di permulaan surat teman. Jadi yang permulaannya kita tulis pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua kita menulis salawat kepada Nabi kita Muhammad. Ini perkara sangat elok amalkan, sunnah zanadiqah elok kau elakkan. Jadi kata para ulama, dielakkan daripada kita menulis apa yang telah ditulis oleh orang-orang zindik. Apa dia sunnahnya mereka? Mereka tidak menulis selawat, tapi mereka menulis atalallah baqa'ahu, didoakan. Imamuna Nawawi sebut larangan. Al-Imam Nawawi menyebut di dalam kitabnya Al-Adhkar, larangan menyebut lafaz atalallahu baqa'ah. Dan sebab tu ditukarkan, kerana ini dilakukan oleh az-zanadiqah, yakni para zindiq yang menzahirkan Islam tetapi membatinkan kufur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat-surat mereka biasa mereka akan tulis atalallahu baqa'ak, moga Allah Taala kekalkan kehidupanmu. Khususnya kepada surat yang mereka hantar kepada raja, kepada para pemimpin dan sebagainya. Ini untuk memanggil, memuja dan juga untuk nak seolah-olah nak membodek dan sebagainya. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ini dilarang, dan tulislah seperti mana yang ditulis oleh para solihin, iaitu jangan ditulis dengan gelaran tersebut. Untuk doa tidak ada masalah. Cuma mencukupkan dengan perkara itu sahaja. Ini atalallahu baqa'ak itu digantikan dengan salawat kepada Nabi SAW. Ini yang dilarang pada waktu tersebut. Dan kita doakan moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan sebagainya. Tidak ada masalah. Dalam doa kita doa, dalam surat kita doakan, dalam tulisan kita doakan kepada para pemimpin dan sebagainya. Tidak ada masalah. Cuma masalah ni yang disebut ni kerana meninggalkan selawat kepada Nabi dan mendahulukan perkara yang tidak dilakukan dan juga tidak dengan tujuan untuk melakukan suatu yang fasad pada waktu tersebut. Dan disebut di sini atalallah baqa'ahu, didoakan. Imamuna Nawawi sebut larangan. Jadi itu doa yang telah ditulis oleh golongan zanadiqah yang ditulis pada awal surat mereka, maka dielakkan sebaiknya. An-nahas naqal, larangan sebahagian, setengahnya pula kata dibenarkan.
Jadi Al-Imam An-Nahas rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa sebahagian para ulama mengatakan bahawa ianya dibenarkan, sebahagian lagi mengatakan bahawa ianya adalah dilarang. Jadi kita katakan macam saya sebutkan tadi, tidak dilarang untuk kita berdoa. Cuma yang dilarang pada ketika ini adalah kerana kita meninggalkan selawat kepada Nabi yang sepatutnya kita lakukan terus kepada atalallahu baqa'ah. Dan sepatutnya kita mendoakan dengan kebaikan. Bukan didoakan dengan dikekalkan kamu dan sebagainya. Bukan begitu maksudnya. Jadi doakan dengan diberikan kebaikan kepada kamu di dunia dan di akhirat. Digantikan perkataan tadi dengan perkataan yang doa yang lebih baik daripada mengharapkan dengan panjangnya umur semata-mata tanpa dalam kebaikan. Tamam? Kerana umur ini juga adalah fitnah. Dan khususnya kepada jadi di sini ditanya apa perbezaan antara pahala dan darajat dalam hadis berkenaan. Pahala disebut di sini pahala. Darjah maknanya kedudukan nanti di sisi Nabi SAW. Kedudukannya dalam syurga Allah Ta'ala. Pahala syai' satu benda. Darajah pula akan mendapatkan darajahnya dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Itu yang dimaksudkan dengan darajah. Tempat ke-39 ialah ketika disebut nama baginda SAW. Setiap disebut namanya baginda. Setiap disebut namanya baginda. Ada nya tu sepatutnya. Setiap disebut namanya baginda, wajib selawat atau macam-macam tak betul ini. Setiap disebut namanya baginda, wajib berselawat atau sunnah jua. Wajib berselawat. Itu baru betul. Setiap disebut namanya baginda, wajib berselawat atau sunnah jua. Baik. Jadi ketika disebut nama Nabi SAW, berlaku khilaf di kalangan ulama. Adakah wajib kita berselawat setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad SAW ataupun hukumnya sunnah sahaja? Jumhur pilih pandangan yang kedua, berbeza dengan sebahagian ulama. Jadi jumhur telah memilih pandangan yang kedua, iaitu pandangan yang mengatakan sunnah. Karena dalam sebutan saya, wajib yang pertama, kemudian yang sunnah. Maka saya sebut, jumhur pilih pandangan yang kedua, iaitu pandangan sunnah, berbeza dengan sebahagian ulama. Kerana sebahagian ulama lagi mengatakan bahawa hukumnya adalah wajib. Dan siapa di kalangan ulama tersebut? At-Tahawi Al-Halimi pandang ia wajib dengan sebahagian ulama. Jadi Al-Imam At-Tahawi dalam mazhab Imam Tahawi ialah imam dalam mazhab Abu Hanifah. Manakala Al-Imam Al-Halimi adalah min a'immatina Syafi'iyah. Berpandangan dengan wajib. Dan juga lagi siapa lagi yang menyebut? Al-Itfihi juga berpandangan sama. Ibnu Battah Al-Hambali turut serta. Jadi ada beberapa orang ulama yang berpandangan wajib mengucapkan selawat setiap kali didengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Al-Imam At-Tahawi dalam mazhabnya Abu Hanifah, Al-Imam Al-Halimi dalam mazhabnya Syafi'i. Baca Al-Halimi, kalau jumpa nama Al-Halimi dia baca Halimi, bukan Hulaimi, Halimi. Dan kemudian Al-Imam Al-Itfihi, Itfihi dalam mazhabnya Maliki, dan juga Ibnu Battah yang bermazhab Hambali. Keempat mereka ini berpandangan, dan juga sebahagian lagi berpandangan mengatakan bahawa hukumnya wajib. Tapi jumhur para ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah sunnat jua. Keduanya punya hujah istimewa. Yakni kedua-dua kelompok. Yakni kelompok yang mengatakan wajib dan kelompok yang mengatakan hukumnya sunnah. Kedua-duanya ada hujah masing-masing. Yang telah disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu anhu dalam kitabnya, beliau panjang lebar perbahasannya, lebih kurang dalam 3 atau 4 muka surat perbahasan tersebut sahaja. Saya tidak masukkan di sini, insya-Allah nanti dalam syarahnya kita akan masukkan insya-Allah taala. Keduanya punya hujah istimewa, hakikatnya ia natijahnya cinta. Jadi hakikatnya apa dia di sini yang menyebabkan mereka khilaf tersebut? Hanya kerana cinta kepada Nabi SAW. Kalau tidak kerana besarnya kedudukan selawat dan juga cintaan mereka kepada baginda Nabi,
tidak akan berlaku perbincangan tentang masalah tersebut. Kerana perbincangan dia tidak ada masalah haram, tidak ada masalah makruh. Yang dibincang hanya pada masalah sunat ataupun wajib. Jadi bila mana dibincang antara sunat dengan wajib, maknanya selawat ni agung. Nah, seperti mana solat, ada sebahagian solat, contoh seperti solat witir. Solat witir, para ulama berbincang. Ada sebahagian ulama kata wajib seperti mazhab Hanafi. Mazhab kita mengatakan hukumnya sunnah dan sebagainya. Bila kita mengetahui adanya khilaf yang wajib dengan yang sunnah pada waktu tersebut dalam satu masalah, bermaksud di sini perkara tadi perkara yang besar dan perlu untuk kita mengambil perhatian. Jadi jangan kita ringankan perkara tersebut. Batu guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala selalu berpesan agar jangan kurang-kurangnya pada waktu malam sebelum kamu tidur, jangan tinggalkan solat sunat witir walaupun satu rakaat, kerana ianya adalah perkara yang besar fadilatnya. Itu maksudnya. Jadi di sini pun selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani setiap kali mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah perlu wajib kita berselawat ataupun dalam satu majlis tadi disebut nama Nabi berkali-kali, cukup selawat dengan sekali sahaja? Maka mana ulama khilaf lagi pula. Adakah dimaksudkan tadi sekali tadi maksudnya sekali seumur hidup sekurang-kurangnya pernah berselawat di luar pada waktu solat? Kalau tidak, masih lagi dia tidak menunaikan amanah tersebut. Masih lagi tertanggung dengan dosa. Dan itu berlaku perbincangan di kalangan ulama yang panjang. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini semua menunjukkan kepada ketinggian dan besarnya kedudukan selawat di sisi para ulama ummah, dan mereka mendidik umat Nabi SAW agar melazimi perkara tersebut. Tamam. Dan kemudian masuk kepada tempat yang ke-40. Ketika bangun untuk meninggalkan majlis. Ini yang ke-40. Yani waktu kita nak bangun meninggalkan majlis, disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini sunnah sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud, khadam baginda tercinta. Ini sunnah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni khadam Nabi, yakni disebut sebagai sahibun na'li was siwak, ataupun sahibun na'li wal wisadah, iaitu pemilik kasut ataupun penjaga kasut dan juga penjaga siwak ataupun penjaga bantalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud digelar dengan gelaran tadi, beliau beramal dengan sunnah ini, iaitu berselawat ketika bangun daripada majlis. Tidak bangun tinggal majlis apa saja, melainkan akan disebutnya jua puja-puji kepada Tuhan yang Esa, berselawat kepada Rasul tercinta. Jadi ada dua perkara dia akan lakukan. Yang pertama, ketika nak bangun daripada majlis, maka beliau akan menyebut pujian kepada Allah, dan kemudian dia akan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita boleh amalkan ketika kita nak bangun, kita dah bersembang dengan kawan-kawan kita, kemudian kita nak bangun, nak berpisah daripada majlis, maka kita kata kita selawat dulu sekali untuk kita nak pisah ni. Maka kita pun baca doa sikit, kemudian selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus bangun dan kemudian mendapatkan pahala pada waktu tersebut. Jadi maknanya majlis kita nanti akan ditutupi dengan yang baik, dimulakan pun dengan yang baik. Kerana tadi kita sebelum ni kita dah bincang permulaan majlis waktu ijtima' disunatkan kita berselawat. Waktu ketika nak bangun daripada majlis pun disunatkan kita berselawat. Maknanya majlis kita dimulakan dengan yang baik dan diakhiri dengan yang baik. Moga-moga diampunkan yang di pertengahannya pada waktu tersebut, yang kalau dilakukan yang tidak baik. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kecintaannya mereka pada Nabi tidakkan sekali lupa. Ini bukti kecintaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat ke-41 ialah ketika melintasi rumah atau tempat yang pernah disinggahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika mana kita melalui tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah, khususnya di Madinah Al-Munawwarah. Ini penting untuk kita tahu tempat-tempat tersebut. Kenapa? Selain daripada kita mengetahui dan juga menambahkan kecintaan kita. Karena para ulama mengatakan bahawa ada 4 perkara yang boleh menambahkan cinta kita kepada Nabi. Yang pertama, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mengenal Nabi, cara dia apa dia? Baca sirah, baca qasais, baca syama'il, dan baca berkenaan dengan dalail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah mana kita banyak membaca tentang Rasulullah, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
seorang tadi akan banyak menyebut tentang Nabi SAW. Baik, macam mana nak menambahkan lagi cinta? Yang kedua caranya itu banyak menyebut Nabi SAW, iaitu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu cara yang kedua. Ana man habba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut tentang sesuatu itu. Yang ketiga, kata ulama, iaitu dengan melawat ke tempat Nabi tinggal. Karena kita kalau mencintai seseorang, kita tidak akan sekali-kali meninggalkan tempat yang orang kita cintai. Betul, orang yang katanya dia mencintai keluarganya, maka dia akan pergi ke tempat asal negara keluarganya. Dia akan balik juga ke situ. Dia akan pergi tengok tempat tersebut. Kenapa? Karena ini tempat kekasih-kekasihnya dulu. Dan ataupun kalau kata dia ada nostalgia di tempat tersebut. Apatah lagi dengan Rasulullah SAW, dengan Sayyidul Kaunain wa Thaqalain. Jadi lil asafi syadid, ketika mana yang sangat yang menyedihkan, ketika mana athar Nabi kita Muhammad SAW, khususnya di Makkah dan Madinah, ingin dihapuskan, ingin dibuang dan sebagainya tanpa dibiarkan dan ditunjukkan kepada ummah. Ini adalah satu bentuk daripada pemusnahan sejarah dan juga pemusnahan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu tiga cara dia. Yang keempat apa dia? Makan kurma Madinah, kata ulama. Karena kurma Madinah itu hasilnya daripada tanahnya Madinah Al-Munawwarah, maka ini akan menambahkan dan menghasilkan kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta makan kurma Madinah pun termasuk, kata para ulama. Sebab tu jangan tinggalkan ada kurma Madinah di dalam rumah kita kalau boleh. Kalau boleh ada kurma daripada Madinah, maka lazimkan untuk kita makan. Kenapa? Karena seorang tadi nak makan tanah, kalau dia boleh makan tanah seperti itu. Tapi Allah Ta'ala jadikan daripada Madinah Al-Munawwarah, daripada tanah tersebut, buah-buahan, yang mana dengan buah daripada tanah tadi akan menyebabkan kita akan bergabung dengan tanah negeri tadi. Tapi dikeluarkan dengan bentuk yang manis. Sebab tu, kenapa kita cinta dengan negara kita? Walaupun kita duduk di luar dan sebagainya, tetap kita cinta dengan negara kita. Karena kita pernah makan durian. Karena kita pernah makan pisang di negara kita, karena kita pernah makan manggis, karena kita pernah makan buah rambutan di negara kita. Walaupun nampak macam lawak, tapi sebenarnya itu adalah hakikat. Karena kita telah tergabung badan kita ni dengan makanan daripada negara kita, daripada tanahnya negara kita. Maka karena itu menyebabkan kita jadi jatuh cinta dengan negara tersebut. Karena damuna walahmuna, darah dan juga daging kita ini telah bergabung dengan tanahnya negeri ini. Jadi kita nak ambil tanah negara kita untuk masuk ke dalam mulut, iaitu dengan cara macam mana? Iaitu dengan cara kita memasukkan makanan yang keluar daripada hasil negara tadi, dimasukkan ke dalam perut kita. Hasil daripada padinya, hasil daripada berasnya. Sebab tu kalau kita duduk di negara-negara yang luar, atau di negara Mesir dan sebagainya, macam kami di Mesir, makan buah-buahan di Mesir, maka pada waktu tersebut akan menyebabkan kecintaan kita kepada negara yang kita duduk pada waktu tersebut akan bertambah pada waktu itu. Kan tu kata para ulama, antara hikmah dijadikan oleh Allah Ta'ala buah-buahan daripada setiap negara pada musim masing-masing adalah untuk disesuaikan pada musim tersebut dengan suasananya dan juga dengan jauh ataupun musimnya pada waktu itu, ataupun dengan udaranya pada waktu tersebut. Karena tu kalau buah durian dibawa pergi ke Mesir contohnya, kemudian dimakan setiap hari di Mesir, maka ini akan mendatangkan penyakit. Nah, hatta kat sini pun sama jugalah, kalau setiap hari makan durian, masalah juga. Cuma masalah saya nak sebut ni, sini kata, kerana itu bukan buah daripada negeri tersebut. Dan tidak sesuai dengan negeri tadi. Sebab tu ada negeri yang tidak ada durian. Nah, dia ada buah-buahan yang lain yang sesuai dengan negeri tadi. Yang Allah Ta'ala jadikan. Tamam? Sebab tu kita heran kenapa di Mesir tidak ada buah rambutan. Tapi di Malaysia tidak ada buah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buah apricot di tepi rumah kita tak ada. Tak ada buah kok ataupun buah macam plum tadi di tepi rumah kita, tak ada. Buah plum tu adalah buah mempelam, bukan buah plum warna ungu tu. Itu tak ada, dia boleh tanam dekat rumah kita, payah nak tumbuh. Kenapa? Karena tanah kita tak sesuai dengan perkara tersebut. Tamam? Baik, balik semula kepada tempat yang kita bincangkan. Itu antara cara untuk menambahkan kecintaan. Apatah lagi ketika mana kita melintasi rumah, melintasi kawasan yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih-lebih lagi lah
akan menambahkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya menyebutkan daripada nukilan kalam Al-Imam Muhammad Al-Khaidri, melintasi tempat yang disinggahinya selawatlah itu bukti kau pencinta. Karena itu perlu untuk kita tahu tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi, tempat-tempat yang pernah dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ini akan menyebabkan kecintaan tadi akan bertambah. Ini tempat kekasihku pernah berdiam di situ, pernah bermalam di situ. Ini suatu yang akan menyebabkan kita akan merindui. Ini bukti sejarah perlu dijaga agar umat terpandu kepada cinta. Itu sejarah perlu dijaga. Yang berkaitan baginda bukan biasa. Ini sebab dapat rahmat maghfirahnya. Karena yang berkait dengan Nabi bukan biasa. Tengok rumah Nabi berselawat kepada Nabi SAW. Tengok Qubatul Qadra, teringat Nabi SAW. Hatta kalau seorang tadi melihat capal Nabi Muhammad SAW yang ada di atas kepala orang, contohnya ada atas kopiah yang diletakkan, maka orang akan ingat apa pada waktu tersebut. Orang tak akan ingat kasut kita. Orang akan ingat Rasulullah SAW. Dan mana kita tahu pada ketika tersebut kita akan berselawat pada Nabi SAW ketika melihat tanda tadi. Ketika seorang tadi melihat tanda lambang adanya Qubatul Qadra pada waktu tersebut, maka orang tadi akan terus teringat dengan Nabi SAW. Itu sebagai tanda bahawa ini adalah tandanya Rasulullah SAW. Orang akan berselawat kepada Nabi SAW. Jadi ada bacaan khusus dan tidak ada bacaan khusus, selawat saja. Yang kita sebut ni selawat, maka selawat saja kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan apa saja selawat yang kita baca dan kita hafal. Nah, yang berkaitan baginda bukan biasa. Ia sebab dapat rahmat maghfirahnya. Cinta baginda tujuan yang utama, wasilahnya ambil hukum maqasidnya. Karena al-wasilah ta'khudh hukmal maqasid. Karena wasilah itu mengambil hukum maqasid. Karena maqasid kita ataupun tujuan kita cinta. Maka wasilah untuk sampai kepada cinta tersebut adalah dengan melihat tempat, pergi ke tempat Nabi SAW pernah lalui, dikekalkan tempat Nabi pernah tinggal dan sebagainya. Itu kan wasilah. Wasilahnya untuk apa? Untuk menghadirkan perasaan cinta kepada Nabi. Maka cinta kepada Nabi itu adalah wajib. Maka wajib juga pada waktu tersebut kita menjaga tempat yang berkait dengan Nabi SAW. Baik, tempat yang ke-42 ialah ketika kesedihan dan kesusahan. Ini tempat yang perlu kita ingat. Waktu sedih buat apa? Sedih bukan sebut tak. Selawat kepada Nabi SAW. Waktu disebut sini, jika kau bersedih temanku tercinta, urusan hidupmu atau apa saja. Kalau kamu bersedih apa saja, urusan hidup dunia, urusan berkenaan dengan akhiratmu dan sebagainya, maka apa yang kita perlu lakukan? Basahkan lidahmu selawat padanya, pasti dipermudah urusanmu juga. Maka berselawatlah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka urusanmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau bertanya doa yang mulia, kan ku jawab, selawatlah kepadanya. Jadi kalau orang tanya kepada saya, contohnya lah, kalau saya nak buat apa Ustaz? Saya nak baca doa apa ketika saya sedih? Maka saya akan jawab seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khaidri, Muhammad Al-Khaidri, iaitu dengan membanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ubat yang paling utama untuk kita mengubati kedukacita kita pada waktu tersebut. Dan tempat yang ke-43 ialah ketika berkehendak diampunkan dosa. Kalau kita nak diampunkan dosa Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak minta kepada Allah diampunkan dosa kita secara khusus, maka berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi istimewa. Jadi sebab kita diampunkan dosa. Berselawat itu indah, hai saudara, lafaznya sahaja mengalirnya cinta. Dengan lafaz selawat saja mengalirkan cinta, dan bukan setakat itu saja diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Tamam? Karena apa? Karena seorang yang mencintai Nabi SAW, mereka ini akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu disebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tamam? Ini pesan baginda kepada kita melalui sahabatnya yang mulia. Ini disebutkan dalam
riwayat Sayyidina Al-Imam Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahawa dalam kitab As-Salah, kitab As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sallu alayya fa inna as-salata alayya kaffaratun lakum. Selawatlah kepadaku, kata Nabi, maka kerana selawat itu akan menjadi kafarah ke atas dosa-dosa kalian. Faman salla alayya sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku maka akan diselawat olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada riwayat lagi disebut oleh Sayyidina Abi Kahil, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada beliau, ya Aba Kahil, itu yang saya maksudkan dengan sahabat yang mulia, wahai Aba Kahil, man salla alayya kulla yawmin thalatha marratin, siapa yang berselawat kepadaku sehari 3 kali saja, kata Nabi, 3 kali saja, wa kulla laylatin thalatha marrat, dan pada waktu malam 3 kali, hubban aw syauqan ilayya, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat hal keadaan dia mencintai Nabi. 3 kali tadi, 3 kali yang berkualiti. 3 kali yang hadir perasaannya cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang selawat 1000 kali, tapi mungkin hadir perasaan pada waktu selawat tadi hanya beberapa kali saja. Yang penting dia nak habiskan selawat. La, kita nak hadir perasaan pada waktu tersebut. Hubban aw syauqan ilayya, cinta dan rindu ataupun rindu kepadaku, kata Nabi, kana haqqan 'ala Allah, kata Nabi, maka hak bagi Allah Subhanahu wa taala an yaghfira lahu dhunubah, Allah akan ampunkan dosanya, tilkal lailata wa dhalikal yaum, pada malam tersebut dan pada hari tersebut. Allah, 3 kali siang, 3 kali malam, tapi hadir perasaan, maka ini akan diampunkan dosanya oleh Allah Taala. Hadis ini dhaif, disebut oleh Al-Imam Muhammad Al-Khaidri, tetapi beliau menyebutkan ini sebagai fadilah dan tidak ada masalah melakukan perkara tersebut. Tamam? Baik. Maaf, Ustaz bertanya, apa pendapat Ustaz jika ada orang mengatakan bahawa yang menghapuskan monumen-monumen sejarah tersebut kerana bimbang berlaku syirik? Hada kalam fadhi, dan juga ini adalah kalam yang gharib, memang gharib. Kerana yang gharib, orang yang mengatakan dihapuskan monumen bersejarah kerana bimbang berlaku syirik. Apa mulazamah di antara perkara tersebut? Talazum di antara ditinggalkan kesan sejarah dengan berlakunya syirik. Kalau macam tu, perlu dihapuskan semua tempat-tempat yang lebih-lebih lagi syirik. Apa dia? Tu orang panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, candi-candi dan sebagainya, perlu dihapuskan semua sekali dalam dunia ni. Tapi dah, Islam bukan macam tu. Hatta yang berkait dengan yang bukan Islam pun kita tidak akan hancurkan. Kenapa? Kerana itu sejarah. Apatah lagi berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tidak mengenal tentang nilai sejarah dan tidak ditinggalkan kepada umat, maka ini akan menyebabkan umat akan jadi hilang daripada perasaan mereka, kecintaan. Tamam? Yang cinta kepada apa? Kepada tamadun. Cinta kepada tamadun yang ada pada tersebut. Ini tamadun pada zaman tersebut. Dari mana tamadun ini diambil, dibincang oleh para ahli kaji sejarah pada waktu tersebut. Jadi macam mana yang berkait dengan sejarah Nabi SAW boleh dikatakan boleh mendatangkan syirik? Hatta baginda Rasul SAW sendiri melawat tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi. Nabi kita Muhammad waktu Isra' dan Mi'raj singgah di tempat Nabi Allah Musa alaihi salam singgah. Nabi pernah singgah di tempat Sayyidina Isa alaihi salam dilahirkan. Itu kan tempat-tempat yang bersejarah semuanya. Kenapa ditinggal? Kenapa berhenti di situ? Ketika mana berhenti untuk solat, Sayyidina Jibril menyuruh Nabi berhenti untuk solat. Maka kata Sayyidina Jibril alaihi salam, "Hadza aw dzaka Baitul Laham." Ini adalah Baitul Laham, iaitu tempat ulida fihi Isa alaihi salam. Itu tempat Nabi Isa dilahirkan. Tempat Nabi Isa dilahirkan, disuruh Nabi turun dan solat di situ. Apa mulazamah syirik dengannya? Kerana syirik tak akan dilakukan oleh umat. Hanya sekadar melihat barang sejarah, tempat tinggalan Nabi, kita pergi sembah bangunan tersebut. La ilaha illallah. Hatta Nabi SAW mengekalkan sejarah, iaitu dilakukan amal ibadah, haji dan sebagainya adalah kerana mengambil ataupun mengekalkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Dikekalkan dengan binaan Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi SAW tidak mau untuk buat 2 pintu bagi Kaabah al-Musharrafah, adalah kerana tidak hadithu qaumi bil Islam. Kerana hadis baru-baru masuk Islam, dan kemudian kerana tidak mau mengubah sejarah sebenarnya. Nabi tidak mau mengubah perkara tersebut. Dia dikekalkan macam tu. Ya, asalnya. Tamam?
Walaupun asalnya ada pintu, tapi disebabkan kerana waktu tu umat melihat dengan panjang masanya tidak ada pintu satu saja, dikekalkan. Tak apa. Nah, walaupun berhak untuk Nabi melakukan perkara tersebut. Itu ajaib. Kalau kerajaan boleh melakukan sedemikian. Lepas tu kerajaan melakukan sedemikian, orang yang tidak bijak. Sebab tu kalau kita tengok di Mesir, adanya piramid dan sebagainya. Ada orang kata ini adalah lambang tyranny, lambang kepada kezaliman Fir'aun dan sebagainya. Ini orang yang buta sejarah sebenarnya. Nah, kerana Fir'aun bukan hanya melakukan perkara tersebut untuk menunjukkan kemegahan dia, tapi juga digunakan untuk masalah falak dan sebagainya. Digunakan piramid untuk ilmu falak dan digunakan dengan meluas pada zaman tersebut. Nah, jadi bukan hanya sekadar semata-mata itu. Jadi kalau orang yang tidak ada ilmu tentang perkara tersebut, kalaulah dia jadi pemimpin pada waktu itu, apa yang dia akan buat? Yang pertama, dia akan runtuhkan semua bangunan-bangunan yang ada, yang lama, yang berkait yang katanya ini adalah sumber syirik dan sebagainya. Kerana apa? Kerana jahil. Kerana itu, jahil ni adalah sesuatu perkara yang sangat buruk dan perlu untuk diselesaikan. Nah, kerana tanpa ilmu, seorang tadi akan jadi barbarian. Seorang tadi akan jadi seorang yang tidak ada khimah, tidak ada sesuatu yang dia akan nilai dengan nilaian yang baik. Nah, jadi yang menilai dengan yang baik ni apa dia? Yang ilmu, yang berilmu, yang mempunyai ilmu. Tamam? Itu. Baik. Jadi yang keempat iaitu ketika bimbangkan fakir dan memerlukan sesuatu. Nah, ini kalau kita bimbangkan fakir dan kita memerlukan sesuatu ataupun kita takut dan sebagainya, maka dibacakan selawat kepada Nabi. Fakir itu kebimbangan manusia. Ya, orang semua takut dengan fakir. Kadang jadi sebab kufur kepadanya. Ya, kufur. Sebab tu Nabi SAW minta kepada Allah, ya Allah maj'alni masakin. Allah maj'alni minal masakin. Nah, ya Allah jadikan aku di kalangan miskin. Tidak didoa dengan fakir. Karena fakir adalah peringkat yang buruk. Dan kemungkinan sebab fakir juga adalah menyebabkan orang tadi boleh hampir kepada kufur kepada Allah Ta'ala. Ramai orang yang selalu fakir disebabkan kerana dengan fakir dia tadi ada orang datang bagi duit kepada dia dan minta dia murtad daripada waktu tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu jangan minta fakir dan juga jangan merasakan fakir ni benda yang bagus. Fakir dengan makna ni fakir harta maknanya. Jika kau lazimi selawat padanya, pasti tidak fakir hidupmu sempurna. Kalau kau lazimkan selawat, insya-Allah tidak akan fakir. Tak akan fakir. Tamam? Jadi tak fakir maksudnya macam mana? Akan jadi kaya terus? Akan jadi billionaire? Lah, bukan itu maksud kita. Sebab tu saya sebut di sini, kaya jiwa itu yang diingin kita. Yang kita ingin kaya jiwa kita. Kaya harta tidak jaminan bahagia. Nah, kaya harta tidak jamin bahagia. Nah, jadi kalau kaya jiwa itu yang diinginkan, ada orang yang kaya tapi tidak kaya jiwanya, maka pada waktu tersebut dia jadi fakir. Tapi ada orang yang kaya jiwanya walaupun hartanya tidak banyak, tapi dia akan jadi orang yang bermaruah. Orang yang akan jadi Allahumma salli ala Muhammad, orang yang redha, orang yang qanaah dan sebagainya. Kenapa? Karena kaya jiwa. Itu yang kita minta adalah kaya jiwa. Ya. Tempat ke-45 ialah ketika mengkagumi sesuatu. Hatta mengkagumi sesuatu sekalipun. Nah, ini yang bila saya jumpa di sini saya kata masya-Allah tabarakallah. Ada ketika di Turki, saya pernah dengar ada orang-orang Turki ketika mereka melihat kanak-kanak yang cantik, melihat bangunan yang elok, melihat bunga-bungaan yang cantik, maka mereka akan berselawat kepada Nabi. Diceritakan begitu. Jadi ada orang tanya kepada saya, kenapa dikata macam tu? Karena kita tengok pada umumnya, kerana mereka melihat yang lebih cantik adalah Nabi SAW. Jadi ketika melihat sesuatu yang cantik, maka diingat yang lebih cantik daripada itu, iaitu Rasulullah. Maka terus mereka berselawat kepada Nabi SAW. Rupanya ada dalam riwayat para ulama tentang perkara tersebut sejak sekian lama. Nah, kekagumanmu kepada sesuatu, jangan lupa selawat pada Nabimu. Imamuna Asy-Syafi'i menyukai banyak berselawat kepada sang Nabi. Apa jua keadaan kau hadapi, berselawatlah pasti kau direstui. Ini sunnah orang-orang tua Turki. Lihat keindahan selawatnya pasti. Ini yang saya sebutkan. Orang-orang tua Turki ketika melihat keindahan, kecantikan, maka mereka akan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut oleh Al-Imam Syafi'i bahawa
aku menyukai untuk dilakukan selawat dalam apa jua keadaan sekalipun. Jadi apa jua tadi termasuk apa? Termasuk melihat sesuatu yang indah, terus kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat nak tanya, adakah berselawat dalam hati akan diterima? Ya, diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, biduni qaid. Selawat akan diterima oleh Allah Ta'ala tanpa qaid apa-apa. Dengar ke, tak dengar ke, dalam hati ke, sebagainya, diterima oleh Allah Ta'ala. Tempat ke-45 ialah ketika mengagumi sesuatu, kita dah baca dah. Tempat yang ke-46 ialah ketika bersin. Jadi perbahasan pewarisnya Nabi, bersin, selawat atau puji ilahi. Jadi ulama bincang. Ketika bersin, kita nak sebut Alhamdulillah kan, nak berselawat pada Nabi. Nah, disertainya ketika ucapkan puji, ini sunnah seperti kata Baihaqi. Kata Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, disunnahkan kita menyertai dengan Alhamdulillah dengan selawat pada Nabi SAW. Ini yang lebih baik. Jadi ramai orang kadang bersin, Hashim, terus disebut Alhamdulillah saja. Tanpa disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang terbaik, kata para ulama. Antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi lepas ni kalau bersin, tambah satu lagi. Puji kepada Allah, ini Alhamdulillah. Yang kedua, kita mengucapkan selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ke-47 ialah ketika terlupa sesuatu. Jika engkau terlupa akan sesuatu, jangan sampai lupa selawat Nabimu. Jika berselawat, pasti ingatanmu kembali sempurna berkat kekasihmu. Kembali sempurna berkat kekasihmu. Jadi, ada riwayat kau tersebut. Ya. Dalam hadis disebutkan, "Idza nasitum syai'an fasallu alayya tadhkuruhu insyaallah." Kalau kamu lupa sesuatu, berselawat kepadaku, kata Nabi. Imam Khaidri ada menyebutkan dalam ini, maka nanti akan kamu ingat kembali apa yang kamu lupa tersebut. Bayangkan tuan-tuan, orang tua kita dulu kata kalau lupa, tengok dia lupa sesuatu, lupa apa ni? Selawat dulu, selawat. Dia akan pesan macam tu kepada kita. Jadi ini bukti kepada amalan mereka tadi adalah diambil sandarannya daripada Nabi SAW, daripada hadis. Nah, daripada tuan guru kita dulu telah menyampaikan hadis Nabi SAW. Maka kadang-kadang tak disampaikan daripada kitab mana dan sebagainya. Ini kita dah sebut kitab ya. Nanti insya-Allah disyarahkan, nanti kita akan sebutkan masdarnya nanti insya-Allah taala. Semua yang kita lakukan yang disebutkan oleh para imam ini adalah benar dan tepat. Abaikan kepada golongan-golongan yang suka membid'ahkan dan sebagainya. Tempat ke-48, adakah ghafara dengan makna satara? Kerana dosa yang dilakukan kali kedua lebih besar dari dosa kali yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina ghafar boleh diletakkan dengan dua-dua makna tersebut. Sama ada dengan makna ghafar dengan maksud diampunkan terus. Tapi beza antara ghafara dengan makna satara. Kenapa? Karena ghafar maknanya diampunkan terus, dihilangkan terus. Manakala satara ditutupi walaupun dia masih dosa lagi. Berdosa tetapi ditutupi. Ataupun diabaikan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala satar pada waktu tersebut. Macam di akhirat nanti, ada di antara dosa yang diampunkan, ada di antara dosa yang ditutupi. Ada di antara dosa yang dibiarkan. Maknanya, masih lagi dosa, cuma tidak diambilkan hukum pada waktu tersebut. Jadi makna ghafar lebih khusus, iaitu diampunkan. Makna satar makna ghafar lebih umum, iaitu dengan makna satrun dan juga dengan makna hazf. Makna satr dengan makna dia menutupi sahaja, kemungkinan tidak dihilangkan pada waktu tersebut. Tapi kedua-duanya kita harap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala menutupi dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin, dan juga mengampunkan dosa-dosa kita. Tamam? Itu yang disebut oleh sebagian ulama. Tempat ke-48 ialah ketika ingin dicukupkan hajat apa sahaja. Nak kita dicukupkan apa sahaja hajat, maka kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Setelah subuh, janganlah berbicara. 100 kali selawat kepadanya. Jika ikuti panduanku, hai teman, 30 hajatmu kan diperkenan. 30 hajat diperkenan kalau 100 kali kita berselawat. 70 ditangguh jadi simpanan, di akhirat pasti hajat diperkenan. Ada 100 hajat akan diperkenankan, 30 hajat di dunia diperkenankan,
70 lagi di akhirat nanti akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, ini hanya orang yang melakukan selawat setelah melakukan solat subuh. Dia tak cakap apa-apa. Dia duduk, selawat kepada Nabi 100 kali. Dan kemudian dia akan diperkenankan hajatnya sebanyak 100 hajat. 30 di dunia, 70 lagi di akhirat nanti, insya-Allah Ta'ala. Bukan, akan diperkenankan. Nah, insya-Allah. Lakukan semisalnya setelah maghrib. Rugi jika tak laksana, itu gharib. Nah, jadi lakukannya setelah maghrib. Pun macam tu juga. 100 kali waktu subuh, 100 kali selepas maghrib. Dilakukan sedemikian. Nah, jangan ditinggalkan. Iaitu kata sebahagian ulama, rugi bagi orang yang meninggalkan. Lepas tu saya sebut sini, rugi jika tak laksana itu gharib. Gharib bagi orang yang, atau pelik bagi orang yang meninggalkan perkara tersebut. Sama? Baik. Kalau kita buat zikir atau selawat, ada seorang tanya. Misalnya selawat nariyah 4444 kali. Tapi tengah zikir kita terlelap dan tasbih terjatuh dan hilang perkiraan. Perlu mula balik kah? Sebab saya difahamkan bila buat zikir yang ditetapkan jumlah untuk niat tertentu, perlu tepat sebab jumlah itu sebagai kunci. Patutnya begitu. Tapi kalau dah terlepas, nak buat macam mana? Ya, Rabbuna Karim. Dengan niat kita tersebut, insya-Allah Ta'ala akan perkenankan hajat kita. Kadang-kadang tak cukup lagi 4444 kali pun dah diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Sama? Tak perlu diulang balik. Itu akan jadi, orang akan tinggal selawat nanti. Boleh. Baik. Jadi, lakukan semisalnya setelah maghrib. Sama juga. Sebab tu ada seorang Habib mengatakan bahawa ajaib bagi orang yang telah dijanjikan padanya perkenan pada waktu subuh 30 dalam dunia, diperkenankan hajatnya 30 hajat, di waktu maghrib pula 30 hajat, maksudnya 60 hajat di dunia dah diperkenankan pada satu hari sahaja. 140 lagi akan ditangguh di akhirat. Bayangkan setiap hari dia lakukan yang macam tu. Dan kita bukan, hajat kita pun tak tahu banyak mana sangat pun. Nah, tapi akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan urusan kita. Jangan ditinggalkan. Baik, selawat macam mana kita nak buat? Saya sebut di sini pada bait 181, selawatnya pendek pasti kau teruja, disebut selawat dhamir, ringkas ia. Ini disebut dengan selawat dhamir. Rupanya selawat dhamir telah disebut oleh Al-Imam Muhammad Al-Qaidri dalam kitab beliau, iaitu dengan selawat Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Rupanya ada dah disebut. Nah, dan disebutkan ini di dalam dalam hadis. Sebab tu disebut di sini dalam hadis dikatakan, man shalla alayya mi'ata salatin hina yusalli as-subha misla an qabla an yatakallam. Siapa yang menunaikan salawat kepadaku 100 kali sebelum dia bercakap apa-apa pada hari tersebut selepas solat subuh, maka Allah Ta'ala akan menunaikan 100 hajatnya, itu yang saya sebutkan tadi. Baik, maka ditanya kepada Nabi, wa kaifa as-salatu alayka ya Rasulullah, bagaimana nak berselawat tadi ya Rasulullah? Maka kata baginda Nabi, Inna Allah, bacakan ayat dulu. Ini syarat dia. Mesti baca dulu ayat. Itu ayat dia apa dia? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca ayat tersebut. Dan setelah baca ayat dia, ayat surah Al-Ahzab ayat 56, kemudian terus selawat. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. 100 kali. Sebelum cakap apa-apa. Pendek saja. Tak sampai 5 minit selesai. Kemudian selepas maghrib pun sama juga. Baca dulu ayat tu. Innallaha wa malaikatahu. Selepas wirid. Selepas wirid yang kita wirid biasa. Selepas wirid semua selesai dah. Maka baca ayat. Innallaha wa malaikatahu ila akhiril ayat. Kemudian baca. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Buat macam tu. Allah Ta'ala akan perkenankan hajat kita insya-Allah Ta'ala. Baik, tempat ke-50 ialah ketika telinga berdesing. Ini ditanya. Waktu ketika telinga berdesing. Dan ini disebut oleh Al-Imam Muhammad Al-Qaidri. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu As-Sayrafi, guru beliau. Diriwayatkan daripada Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Ada orang kata tak telinga berdesing, berselawat dan sebagainya. Ini adalah perkara yang mungkar, apa semua sekali ini. Abaikan sajalah tuan-tuan. Dengar apa yang disebut oleh para ulama cukup. Sekurang-kurangnya mereka tak kata ni bid'ah dalalah finnar. Kalau tidak mereka tak akan masukkan dalam kitab mereka. Sekurang-kurangnya boleh fadail amal. Tidak ada masalah. Maka saya sebut di sini, jika telingamu berdesing hai teman, selawatlah itulah yang dianjurkan. Berselawat waktu telinga kita berdesing. Maka selawat pada Nabi SAW. Kata Al-Munawi,
juga Al-Azizi. Kata Imam Munawi dan Imam Al-Azizi, namamu sedang disebut oleh Nabi. Karena namamu disebut oleh Nabi SAW. Beruntunglah kita umat diingati oleh baginda tidakkan henti-henti. Baginda selalu ingat kita. Tiba-tiba ada orang nak halang kita untuk ketika berdesing telinga berselawat kepada Nabi. Tak ajaib tak? Nah. Dikatakan kerana apa ni masalah dia? Kerana mengatakan hadis dhaif ini maudhu'. Ini masalah dia. Dan dipaham dhaif tadi dengan bahasa dia. Dia ingat dhaif maknanya dia sakit, masuk hospital. Dia yang masuk hospital sebenarnya. Nah. Jika baginda ingatimu hai kawan. Kalau baginda mengingatimu hai kawan, buruk adabmu selawat kau tinggalkan. Kalau Nabi ingat kepadamu, buruk adabmu kalau kata kamu tidak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau tinggalkan kelompok yang suka membid'ahkan orang dan sebagainya. Nah. Tempat ke-51 ialah ketika kakimu mengejang. Sikit lagi kita nak habis, nak khatam dah kita. Jika kakimu mengejang wahai akhi, sebut nama kekasihmu, sembuh pasti. Kalau kakimu jadi kejang, sakit, jadi mengejang pada waktu tersebut, nah, maka apa yang kita perlu lakukan? Berselawat kepada Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Sunni, nah, daripada tariq Al-Haytham Ibn Hanash. Dan kata beliau, kami bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, dan tiba-tiba ada faqadirat rijluhu. Tiba-tiba kaki Sayyidina Abdullah bin Umar jadi macam mengejang. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang lelaki berkata, uzkur ahabban nasi ilaik, sebutkan manusia yang paling kamu kasihi. Faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'annama nusyita min iqal, seakan-akan dia dilepaskan daripada ikatan. Maksudnya penyakit tadi keluar macam tu saja, terus hilang pada waktu tu. Jadi kalau kita sakit kaki dan sebagainya, sambil mengurut tu, sambil kita urut kaki kita yang kejang tadi ni, kita baca selawat kepada Nabi SAW. Baginda ubat penyembuh, bukan reka. Hanya yang cinta pastikan, hanya yang cintanya pastikan merasa. Ya. Ataupun hanya yang mencintainya, hanya yang cintanya pastikan merasa. Siapa yang mencintai Nabi SAW pasti akan merasa perkara tersebut. Baik. Tempat yang ke-52 ialah ketika tidak mampu bersedekah. Ini kalau kita tak mampu nak bersedekah, kita tengok ada orang sedang minta sedekah, kita tak ada duit nak bagi sedekah kepada dia, kita nak kena buat apa? Selawat kepada Nabi SAW. Kata di sini disebut, jika kamu tidak mampu bersedekah, adapun sedekah yang sunnah, sama ada sedekah wajib ataupun sunnah. Jadi kalau kata kita tak mampu nak keluarkan zakat pada tahun itu kerana kita tak ada duit, maka banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Moga-moga itu jadi sedekah kita, jadi zakatnya kita. Tamam? Itu maksudnya di sini. Tamam? Itu disebut di sini oleh Nabi SAW, ayyuma rajulin lam yakun indahu sadaqah falyaqul fi du'aih Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa salli ala mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa inna lahu zakatun. Maka doa tadi dikira sebagai zakat kepadanya. Nampak nah? Tempat ke-49 tak baca ya? Oh, dia tak baca lagi. Tempat ke-49 jika ingin meminta kesembuhan. Oh ya, tak baca lagi. Saya baca balik. Berselawat kepada junjungan mulia jadi sebab kesembuhan buat kita. Ini bukan hanya tajribah semata. Ini bukan tajribah semata-mata. Juga ditunjukkan Nabi yang berjasa. Nabi SAW juga pernah menunjukkan perkara tersebut. Iaitu dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu dengan tujuan untuk meminta kesembuhan. Dan kemudian selawatlah wahai umat jangan leka sembuh penyakit zahir dan batin juga. Ini kita ada tajribah dengan perkara ini dengan selawat kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sakit. Jadi banyak, saya mungkin akan panjang cerita dia nanti. Tapi insyaAllah nantilah kalau ada rezeki yang masa yang lain, kita akan ceritakan tentang perkara tersebut. Jadi kita masuk pada tempat yang ke berapa ni? Ke-53 nah? 53. Tak. 53 iaitu ketika ingin bermusafir. Musafirmu mulakanlah dengan doa dan selawat pada Nabi jangan lupa. Ini kalau kita nak musafir. Ni kami esok akan keluar dah daripada kuarantin di hotel ni, akan balik ke negeri masing-masing. Maka jangan lupa untuk kita banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita minta doa kepada Allah Taala moga bala ini diangkat oleh Allah Taala, disembuhkan teman-teman kita,
sahabat-sahabat kita rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia yang dikenakan ujian oleh Allah Ta'ala dengan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita musafir, bacakan selawat kepada Nabi. Berkati jalanan seorang ngadu kepada baginda, sempit kehidupan, fakir rumah tangga. Ada orang mengadu kepada Nabi SAW. Kata dia sempit rumah tangga dia, tak ada duit lah, macam-macam dan sebagainya. Maka baginda kata apa? Dengan baginda buat amal semua, dipesan baginda buat amal semua, amalkannya, jangan sampai kau terlupa. Jadi ini, amalan ni diajar oleh Nabi kepada kita semua. Apa dia? Ucaplah salam kepada keluarga. Sebab tu kalau balik rumah, jangan lupa bagi salam kepada ahli keluarga. Jangan tinggal salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam. Nak masuk dalam rumah. Setelahnya salam kepada baginda. Kemudian, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baca selawat kepada Nabi SAW. Maka ini akan menyebabkan orang tadi mendapatkan kebahagiaan. Iaitu kemudian buat apa lagi? Bacalah Al-Ikhlas sekali sahaja. Kemudian baca Al-Ikhlas. Sebelum masuk dalam rumah tu. Baca surah Al-Ikhlas. Bagi salam. Bagi selawat kepada Nabi. Kalau orang tak ada dalam rumah, maka kita akan baca apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kan bagi selawat kepada Nabi tu. Kemudian masuk dalam rumah, sebelum masuk kita baca apa? Baca surah Al-Ikhlas sekali. Pasti diberkati rezeki keluarga. Jadi bacalah Al-Ikhlas sekali sahaja. Pasti diberkati rezeki keluarga. Maka kamu akan diberkati rezeki keluargamu pada tersebut. Jangan tinggalkan perkara ini. Maka rezeki akan datang berbondong-bondong kepada keluarga kita. Kecil tapi besar kedudukan dan fadilatnya pada tersebut. Dan kemudian tempat yang ke-55 ialah ketika ingin tidur. Ini dah selesai. Maksudnya Al-Imam Al-Khaidri mulakan dengan apa? Dengan tahajud, dengan bangun malam, iaitu dengan apa ni, untuk kita nak mengambil wuduk dan sebagainya, dan kemudian ditutupinya dengan apa? Dengan tidur. Jadi kita nak tidur balik ni, sesiapa ingin tidur malam juga. Siapa nak tidur malam, bacalah surah Tabarak. Jangan lupa sebelum tidur baca surah Tabarak. Yani Tabarakalladzi. Yani surah Al-Mulk. Setelahnya baca doa serta salam. Buat Nabi pasti kuburmu tak kelam. Kalau kamu berselawat kepada Nabi setelah membaca doa, membaca surah Tabarak, yani surah Al-Mulk, buat dengan keluarga kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur, dan kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah kubur kita tidak akan dikelamkan nanti di akhirat nanti, dan juga dalam alam kubur kita nanti akan bercahaya dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Sebahagian ulama mengatakan bahawa di antara jasad yang tidak akan hancur adalah jasad orang-orang yang melazimi surah Tabarak sebelum tidur. Jadi jangan kita abaikan perkara tersebut. Alhamdulillah, tamatlah kitab ini, pesanan yang kita baca. Jangan tinggalkan selawat, duhai teman, berpeganglah dengan apa yang ku pesan. Tanda engkau ahlu sunnah wal jamaah, banyak berselawat, engkau tidak lemah. Ini tanda ahli sunnah wal jamaah, iaitu dia tidak, iaitu membanyakkan selawat kepada Nabi. Beza dengan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka akan menghalang orang untuk selawat kepada Nabi. Jangan kau abaikan namanya disebut. Jauh dari rahmat sifatnya kedekut. Karena orang yang tidak menyebut nama Nabi SAW, berselawat pada Nabi ketika disebut nama Nabi, orang ini akan jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan dianya dikira sebagai kedekut. Dilupakan jalannya ke syurga kelak. Dia akan lupa jalan ke syurga. Ini balasan bagi yang buat pekak. Orang yang buat pekak, mereka akan lupa jalan ke syurga Allah Ta'ala. Ini balasannya. Ada semua, ada hadis ni. Semua ada hadis yang saya sebutkan ni, ada hadis-hadisnya. Nanti akan kita sebutkan. Juga tak melihat wajahnya yang mulia. Ini antara bahana kepada orang yang tidak berselawat ketika mana mendengar nama Nabi Muhammad, iaitu dia tidak akan melihat wajah Nabi Muhammad di akhirat nanti. Jika masuk syurga, kau jauh dari. Kalau masuk syurga, kamu akan jauh daripada Nabi SAW. Syurga itu keindahannya baginda. Tanpa baginda, hilang serinya syurga. Karena syurga itu indahnya adalah Nabi SAW. Karena tanpa baginda Nabi dalam syurga, maka pada waktu tersebut syurga akan hilang serinya pada waktu itu. Ahli berselawat tempatnya di syurga, jika tak selawat bimbang ke neraka. Karena orang yang ahli selawat,
tempatnya insya-Allah syurga Allah Taala. Kenapa? Kerana Nabi mengatakan bahawa diampunkan dosanya, Allah berselawat kepadanya. Bukti kepada orang yang berselawat ni tempatnya apa dia? Syurga Allah Taala. Nampak? Amalan lainnya ikhlaslah syaratnya. Amalan lain ikhlas syaratnya. Namun selawat riak pun diterima. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita tamat